Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memulakan pengajian pada pagi yang bahagia ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat kita berkumpul dan meneruskan pengajian ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikannya pengajian yang menjadi sebab dosa-dosa kita diampunkan dan doa-doa kita dikabulkan, dan mudah-mudahan dengannya Allah memberikan kepada kita syifa daripada segala penyakit zahir dan batin, dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan akhirat, dan diselamatkan daripada segala bala dan daripada segala musibah, daripada segala bencana, daripada azab di dunia dan akhirat. Dan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, dapat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir kalimah, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam syurga, yakni Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keselamatan di barzakh, keselamatan di mahsyar, keselamatan di mizan dan sirat, dan diselamatkan daripada hisab dan adab, dan dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam surah An-Nisa kita pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan akhir sekali ayat 133. Ya. 135 ya. Masya-Allah. 135 kita belum masuk lagi kan? Tamam. Kita melakukan sedikit ulang kaji sedikit sebelum kita masuk kepada ayat 135. Ayat 134 membicarakan tentang satu perkara yang penting yang perlu kita memahami ni, insya-Allah taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang dunia. Ayat ini membicarakan dengan dunia. Membicarakan tentang dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebahagian daripada kamu yang memahukan dunia, dan sebahagian daripada kamu yang memahukan akhirat. Kenapa ayat ini penting? Sebab ayat ini menerangkan bahawasanya dunia ini bukan maksud hidup manusia. Maka Al-Quran kita lihat daripada awal hingga ke akhir membicarakan tentang konsep ini. Bagaimana kita manusia lihat kepada kehidupan kita di dunia. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita memahaminya. Sebab perkara ini kita tidak boleh memahami hanya menggunakan akal fikiran. Ia mesti berdasarkan kepada wahyu daripada Sang Pencipta yang menciptakan dunia. Sebab manusia tidak mengetahui. Manusia dilahirkan dunia ini dalam keadaan jahil, semua manusia. Apa yang diketahui oleh manusia? Manusia ini, bayi ini apabila dilahirkan dalam muka bumi, dia tidak mengetahui apa yang telah berlaku sebelumnya. Maka setelah dia dilahirkan, maka dia mula untuk belajar. Maka manusia yang tinggal pada zaman ini, kita tidak hidup ini pada zaman Nabi Adam AS. Kita tidak mengetahui apa yang telah berlaku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita melalui wahyunya berkenaan dengan kenapa kita diciptakan dan kepada mana kita akan pergi selepas mati, dan apakah maksud hidup kita, dan bagaimana kita nak mendapatkan kejayaan. Al-Quran menerangkan kepada kita dengan terperinci. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita dunia ini dia adalah tempat ujian, betul ke tidak? Dunia ini bukan tempat kita mengatakan destinasi. Kalau dunia ini kita mengatakan destinasi, kesian orang yang lahir miskin.
Orang yang lahir miskin, yakni dia tidak ada pilihan. Dia dilahirkan dalam keadaan miskin, hidup dalam miskin, mati pun dalam miskin. Adakah dia memilih kemiskinan? Tidak. Tetapi Allah mengujinya dengan kemiskinan. Kalau sekiranya maksud hidupnya dunia sahaja, maka kesian ini kepada orang yang miskin. Tetapi Allah Maha Adil, maka Allah yakni mentakdirkan dunia ini dia adalah tempat ibtila, dia ada tempat ujian. Bukan yakni maksudnya satu orang miskin ataupun kaya. Bukan maksudnya orang kaya itu pasti berjaya dan orang miskin itu pasti tidak berjaya. Tak semestinya. Orang miskin mendapatkan kejayaan, orang kaya pun boleh mendapatkan kejayaan. Tetapi Allah meletakkan kejayaan di dalam agamanya. Sebab kehidupan kita adalah ujian, dan Allah mewajibkan kita beberapa perkara dan mengharamkan ke atas kita beberapa perkara dan menguji kita. Sama ada kita beriman ke tidak beriman, sama ada kita melaksanakan apa yang diperintahkan ke tidak, sama ada kita melakukan apa yang diharamkan ataupun tidak. Apabila kita kembali kepada Allah, maka manusia akan dibangkitkan dan akan dipersoalkan segala-galanya. Apa yang kita beriman dengannya, apa yang kita telah melakukan, kewajiban kita, adakah kita telah menunaikan, perkara yang diharamkan, kenapa kita melakukan, adakah kita telah bertaubat kepada Allah yakni apabila kita melakukan maksiat dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahawasanya manusia yang bijak dan manusia yang berjaya dan pandai adalah manusia yang memikirkan akhirat. Kenapa? Sebab akhirat adalah tempat akhirat yang ini adalah tempat apa? Tempat ini penginapan yang hakiki. Manakala dunia adalah tempat persinggahan. Maka orang yang bijak adalah orang yang akan menjadikan tempat penginapannya sebagai maksud, bukan yang menjadikan tempat persinggahan ini sebagai maksud. Ada sebagian dari ulama kita memberikan misal pekerja-pekerja daripada luar negeri. Sekarang cuba bayangkan satu pekerja daripada luar negeri datang Singapura. Dan dia tahu dia akan bekerja sini mungkin 10 tahun. Lepas itu dia akan balik negerinya dan dia akan pincin di sana. Jadi dia datang Singapura ni setakat apa? Cari duit untuk dia nak membina sesuatu di kampungnya, dan selepas itu dia akan meninggalkan Singapura. Jadi orang seperti ini bila datang sini, dia tak kisah kalau sekiranya kerjanya satu hari dia bekerja 15 jam ke 16 jam ke, ataupun harta perumahannya dia tak peduli sangat. Janji yang ni ada bilik, ada katil, jadi dapat menjalankan kehidupan, itu sudah mencukupi. Sebab yang ni, yang penting adalah dia dapat cari duit. Betul ke tidak? Sebab dia tahu ini tempat persinggahan. Ini bukan tempat, ini penginapan. Penginapan dia di mana? Tempat penginapannya adalah di balik negeri. Betul ke tidak? Balik kampungnya. Itu ada tempat penginapannya. Tetapi dunia ini, tempat ini bekerja ini adalah tempat ini persinggahan sahaja. Maka di sini Allah mengatakan sebahagian daripada kamu yang berkehendak kepada dunia, sebahagian kamu daripada mengkehendaki ini akhirat. Maka bagi Allah, yakni Allah memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Pahala yang ini di dunia dan pahala di akhirat. Barang siapa yang niatkan akhirat, maka apa yang dia melakukan dalam dunia dia mendapatkan pahala. Di sini Allah mengatakan man kana yuridu sawabad dunya. Barang siapa nak mendapatkan pahala di dalam dunia ini, fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Allah mempunyai ini pahala bukan sahaja di dunia tapi akhirat. Maka apabila kita niatkan sesuatu kerana Allah, maka kita mendapatkan pahalanya di dunia ini. Wa kana Allahu samian basira. Maka Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yani apa saja yang kita melakukan Allah mengetahui. Walaupun yang kita terlintas dalam fikiran kita. Manusia tidak mengetahui tetapi Allah mengetahui. Sekarang ini insya-Allah kita akan masuk kepada di mana kita berada sekarang, yaitu ayat 135. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Yani Allah Subhanahu wa taala di sini dia menunjukkan ini kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu.
yakni wahai mereka yang telah yakni beriman, kunu qawwamina bil qist. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadilah kamu qawamin. Jadilah kamu qawamin. Apa maksud qawamin? Kita dalam bahasa Arab ini kita ada perkataan qaim dengan qawwam. Qaim dengan qawwam. Mungkin saya terangkan ini. Juga kita ada perkataan aqama. Aqama. Bila kita mengatakan mendirikan sesuatu, mendirikan, kita boleh menggunakan perkataan aqama, mendirikan. Tetapi kalau kita menggunakan perkataan qawwam, maksudnya sentiasa mendirikan. Nampak beza ni? Sentiasa mendirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nama kursi. Apa kursi? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, asal juga ini daripada perkataan qawwam. Kita ada qawwam dengan qayyum. Yani sentiasa mendirikan. Kalau dalam ayat kursi kita mengatakan Allah yang menciptakan segala-galanya dan dia yang sentiasa menjaga segala-galanya. Sentiasa dia menjaga. Ini qayyum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadilah kamu qawwam. Yani seseorang yang sentiasa mendirikan. Mendirikan apa? Yani Allah mengatakan, jadilah kamu yani seseorang yang sentiasa mendirikan al-qist, keadilan. Yani Islam ini mengajarkan kepada kita, yakni daripada akhlak ini seorang Muslim adalah dia sentiasa berlaku adil. Adil dalam segala-galanya. Adil dalam segala-galanya. Keadilan. Sebab bila kita membicarakan tentang hak seseorang ataupun tanggungjawab ini seseorang, daripada sikap ini keadilan adalah mendirikan hak, adalah menunaikan hak dan tidak mengambil yakni hak orang lain. Ini adalah daripada akhlak ini orang Islam. Tetapi kadang-kadang yang sedih kita lihat ramai ini orang Islam disebabkan yang ini tidak mempunyai ini perkara ini. Orang yang bukan Islam ini pun salah faham tentang Islam. Jadi kalau kita ada orang Islam ini sentiasa menipu misalnya, sentiasa ini mengambil ini orang punya hak, berbohong ini misalnya, sumpah palsu, maka ini semua akan mencemarkan ini image ini Islam. Sebab ini orang yang bukan Islam ini dia tidak lihat ini kepada Al-Quran. Dia lihat ini kepada orang Islam, amalan orang Islam. Itu sebab kita lihat ini dulu ulama-ulama datang sini, bila mereka melakukan perniagaan sahaja menjadi sebab orang masuk Islam. Perniagaan. Dulu kita lihat ini di Nusantara ini misalnya, bagaimana Islam ini datang ke sini. Pada awalnya melalui apa? Perdagangan. Jadi orang Islam datang ke sini dan berdagang. Jadi orang yang bukan Islam ini apabila lihat ini orang Islam, akhlak ini orang Islam dalam dagangan, mereka lihat Islam. Jadi apabila mereka lihat Islam, mereka masuk dalam agama Islam. Daripada akhlak ini di dalam jual beli dan dalam perdagangan adalah kita tidak boleh melakukan penipuan. Dan kalau sekiranya barang yang kita nak jual itu ada keaiban, kita nak kena terangkan. Barang ini ada rosak sedikit, jadi harganya nak kena kurang. Tapi kalau orang nak fikir duit, dia nak bilang ke ini ada keaiban, dia akan sembunyikan aib. Dia mengatakan bagus benda ni, ini baru yang ni itu hari saya beli tapi pada second hand misalnya. Jadi menegakkan keadilan bukan yang ini sesuatu perkara yang mudah. Sebab menegakkan keadilan ini dalam segala-galanya, hatta dalam rumah tangga. Kita boleh membicarakan ini dalam semua aspek kehidupan kita. Bagaimana kita nak menegakkan keadilan dalam rumah tangga? Jadi dengan menjalankan tanggungjawab. Betul atau tidak? Begitu juga yakni menegakkan keadilan di tempat kerja. Kita tidak menipu di tempat kerja. Kita juga mencuri tulang di tempat kerja sebagai misal. Begitu juga dalam mahkamah seorang hakim, dia perlu menegakkan keadilan. Orang yang salah dia tidak boleh membantu. Orang yang melakukan kezaliman ini mesti mendapatkan dia punya apa? Hukuman dan sebagainya.
Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini kepada semua yakni orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Jadilah kamu manusia-manusia yang menegak, sentiasa menegak. Kenapa tak perkara qawwam? Seperti mana kita mengatakan, dia bukan sekali-sekala menegakkan keadilan, tetapi dia sentiasa, ini menjadi satu akhlak, satu sifat. Qawwamina bil qist. Sentiasa dalam keadaan menegakkan keadilan. Dan itu tidak mencukupi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan menegakkan keadilan sahaja juga belum lagi cukup, masya-Allah. Ada lagi perkara lagi. Tapi ini yang pertama saja kita mengatakan masya-Allah, ini perkara yang sangat besar sekali. Kalau semua manusia mengamalkan ini, kita akan hidup ini di dalam keadaan ini yang sangat bahagia. Sebab dunia sekarang apa yang kita lihat ini banyak sangat kezaliman. Banyak kezaliman dan pembunuhan. Betul ke tidak? Dan kebencian. Jadi ini memberikan kesan yang kepada semua yakni manusia. Tetapi kalau manusia yakni semua yakni menegakkan yakni keadilan, maka kita akan hidup ini dalam keadaan yakni bahagia. Dan masyarakat yang tidak ada keadilan adalah masyarakat yang runtuh. Yani masyarakat yang tidak ada keadilan adalah masyarakat ini yang runtuh. Cuba kita bayangkan, kita keluar daripada rumah kita keluar daripada masjid. Mana-mana yang ini kita pergi, kita dizalimi. Maka manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kebahagiaan. Tetapi kalau sekiranya ada keadilan, tidak ada kezaliman, dan manusia ini akan hidup dalam kebahagiaan, maka keadilan ini adalah perkara yang sangat penting di dalam masyarakat. Sama ada masyarakat Islam ataupun masyarakat yang bukan Islam. Kadang-kadang negara yang bukan Islam ada lebih keadilan daripada negara Islam. Kadang-kadang negara Islam, apa yang kita lihat sekarang ini, berlaku kezaliman. Tetapi yang ajibnya negara yang bukan Islam pula yang ada keadilan di dalamnya. Jadi ini adalah yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan syuhada'a lillah. Jadi menegakkan keadilan saja tidak mencukupi, tetapi mesti menjadi syuhada'a lillah. Apa maksudnya? Yani bagi seorang mukmin, bila dia menegakkan keadilan bukan kerana keadilan. Dia menegakkan keadilan kerana Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sentiasa lihat yakni kepada kebesaran Allah. Seorang mukmin sentiasa melihat ini Allah, ini adalah maksud. Dia melakukan segala-galanya kerana Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah. Maka di sini Allah mengajarkan kepada kita, zahirnya kita menegakkan keadilan, batinnya adalah kita melakukannya untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang menanyakan kepada kita, kenapa awak melakukan sedemikian? Sebab Allah memerintahkan saya. Bukan sebab ini kita takut ini dan kita takut itu, ataupun kita lihat ini manfaat keduniaan. Tetapi yang kita melakukannya adalah kerana yakni Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita menegakkan penyaksian ini kerana Allah. Bukan yakni kerana selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan syuhada alillah. Syuhada alillah maksudnya menegakkan penyaksian bahawasanya keikhlasan kita adalah kerana Allah. Jadi ini adalah perkara yang kedua. Itu sebab kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW apabila mereka takluk ini sesuatu negeri, yakni apabila kerajaan yang bukan Islam jatuh kepada tangan orang Islam, perkara yang pertama sekali mereka menegakkan adalah menegakkan keadilan. Dan zaman dahulu pula berlaku banyak kezaliman. Jadi apabila Islam memasuki negara, Islam menegakkan keadilan. Dan Islam tidak memaksa orang yang bukan Islam masuk Islam. Tidak maksa. Apabila orang Islam ini masuk negara Mesir, pada ketika itu negara Mesir ramai Nasrani. Jumlah orang Nasrani lebih ramai daripada orang yang Islam pada ketika itu. Cuba bayangkan. Yang ini pada zaman Sayyidina Umar Khattab, orang Nasrani di Mesir, jumlah mereka lebih ramai daripada orang Islam. Tetapi lama-kelamaan ini apa berlaku?
mereka masuk ke dalam agama Islam. Maksudnya orang Islam tidak memaksa mereka. Itu sebab hari ini kita pergi ke Mesir, kita masih lihat gereja mereka yang dibina sebelum Nabi SAW. Masih ada lagi. Yang famous adalah Saint Caterina. Jemaah pernah dengar gereja ini? Nama gereja adalah Saint Caterina. Nabi SAW tulis surat kepada Padri Saint Caterina dan memastikan apabila ini orang Islam ini sampai ke sana agar tidak menyakiti penghuninya. Surat itu masih mereka simpan lagi. Cuba bayangkan. Gereja apa nama gereja dia? Saint Caterina. Kalau kita lihat ini Egypt punya map, dia dekat atas sedikit. Dia dekat Aqabah. Dia dekat bukan dekat Aqabah, minta maaf. Dia dekat dengan Sharm al-Sheikh atas lagi. Dia betul-betul dekat padang pasir, tempat jin bertenang. Orang kalau nak pergi sana, Masya Allah, saya tengok YouTube, nak kena naik jeep. Nak kena naik jeep, naik gunung, tak tahu turun gunung, Masya Allah. Dekat tengah-tengah itu ada gereja itu. Dah lebih daripada 1000 tahun, dekat 2000 tahun. Padi-padi ada dekat sana. Sana punya padi, kalau kita lihat, kita ingat mereka orang Islam. Sebab janggut mereka besar macam ini. Besar macam ini. Saya masih ini. Ya betul. Kalau tak percaya, pergi tengok. Boleh kat internet semua ada. Jadi yang biasa pergi orang Kristian lah. Diorang pun nak tengok juga. Benda-benda macam ini yang semangat ni semua diorang. Betul tak? Tapi orang Islam pun ada pergi. Tapi yang kenapa saya ceritakan tentang tempat ini? Sebab Nabi SAW pernah hantar surat kepada mereka. Dan gereja itu masih ada lagi sampai hari ini. Yang ini maksudnya orang Islam tidak memusnahkan. Begitu juga di Palestin. Tempat ini orang Yahudi tidak dimusnahkan oleh orang Islam. Gereja the Church of the Holy Sepulchre. Pernah dengar jemaah? The Church of the Holy Sepulchre. Ini gereja ini pun wujud sebelum Nabi SAW. Yang ini sebelum datang Nabi SAW dah ada dah. The Church of the Holy Sepulchre. Dikatakan ini adalah salah satu gereja yang pertama sekali. Dia betul-betul dekat Baitul Maqdis, sebelah Masjid Aqsa. Sebelah Masjid Al-Aqsa. Yang ini sebelum kita sampai Masjid Aqsa, kita tersempak ni gereja ni. Jadi di sana, bila kita masuk, kita akan lihat ini macam ada satu platform. Semua orang Kristian ni bila dia masuk sana, dia akan cium di platform. Itu adalah haji mereka. Kita cium Hajar Aswad. Mereka cium, dia macam platform besar sikit. Jadi perkara yang pertama sekali mereka sampai, kat situ juga mereka akan sujud. Jadi rupanya platform ini mereka percaya orang yang disalib itu, yang mereka menyangkakan Nabi Isa AS, setelah disalib, badannya diletak di atas itu sebelum yang ini dikebumikan. Jadi mereka menganggap itu ada tempat yang suci. Masuk dalam sikit, itu daripada makam dia. Yang ini ditanam ini orang itu yang disalib. Yang mana mereka menganggapnya sebagai tempat ditanam ini Nabi Isa AS. Jadi kalau kita lihat di atas, dia punya dom kalau biru. Kita kalau lihat ini gambar Baitul Maqdis, kita lihat Masjid Aqsa, lepas tu kita ada lihat satu dom kalau biru besar. Itu bawahnya, itu makam orang itu, yang dikenal ini sebagai Judas kalau tidak salah saya. Namanya Judas. Selepas itu dia nak mengkhianati Nabi Isa AS, dia pergi jumpa dengan tentera Rom. Dia mengatakan, aku tahu yang di mana Isa. Sebab Rom yang nak bunuh Nabi Isa AS. Allah punya kuasa, Allah tukar muka dia pada Nabi Isa. Rom mengatakan, engkau yang kita nak tangkap. Maka dia pula kena tangkap. Padahal dia nak mengkhianati. Itulah ceritanya. Allah mengatakan, walakin syubbiha lahum. Yang ini mereka tidak mensalibnya, mereka tidak membunuhnya, akan tetapi seseorang diperlihatkan sepertinya. Dan mereka menyangkakan itu yang Isa AS. Mereka tangkapnya, mereka salibnya dan mereka tanamnya. Tapi sebenarnya itu bukan Nabi Isa AS. Itu orang lain. Nabi Isa AS yang selamat dekat Bukit Zaitun. Hari ini kalau kita pergi Bukit Zaitun, lapak dia masih ada lagi. Kita boleh pegang. Itu tempat, the ascension. Dipanggil apa? The place of the holy ascension.
Dia punya telapak dia masih ada lagi. Dia naik daripada sana. Dia ada tempat di Bukit Zaitun. Nah, boleh insyaAllah ya. Jadi ini semua saya ceritakan sebab Islam apabila sampai di Baitul Maqdis, Islam tidak memusnahkan ini Holy Sepulchre. Sayyidina Umar Al-Khattab jumpa dengan padri dekat Baitul Maqdis. Padri Holy Sepulchre ni keluar menyambut khalifah. Dan mereka pelawannya masuk ke dalam gereja untuk solat. Apa dia buat? Mereka pelawan Sayyidina Umar Al-Khattab masuk kepada gereja Holy Sepulchre yang ini, Holy Sepulchre yang sekarang ini, untuk solat di dalamnya. Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan tidak sama sekali. Sebab kalau aku melakukan solat di sini, apa jadi? Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan kalau aku melakukan solat dalam gereja ini, agak-agak apa jadi? Apa dia? Bukan. Orang yang datang selepas aku akan pecahkan dia gereja dan tinggal masjid. Maka aku tidak mahu berlakunya sedemikian. Jadi dia solat di luar gereja. Tempat solat ni hari ini dibina masjid. Cuba bayangkan, nama dia Masjid Umar. Sebab dia solat di luar gereja itu. Jadi mereka nak mengambil barakah daripada tempat solat yang Sayyidina Umar Al-Khattab, mereka bina masjid. Kalau dia solat kat dalam, mereka pun akan mengatakan kita nak barakah daripada tempat khalifah, solat di sini kita pecahkan di gereja sudah. Betul ke tidak? Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab yang ini melakukan solat. Lepas itu dia tulis satu covenant. Saya rasa jemaah bagus baca. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia masuk Baitul Maqdis, dia ada tulis macam treaty. Dalam bahasa Melayu apa kita panggil treaty? Perjanjian. Dan di dalam perjanjian itu saya terjemahkan dalam bahasa Inggeris 5 tahun yang lalu. Sebab bila saya pergi Baitul Maqdis, saya nampak dia punya, bila kita nak masuk Masjid Umar ni, dia punya perjanjian itu carved in stone. Dia carved dengan batu dia punya perjanjian daripada atas ke bawah. Jadi sebelum kita masuk dekat dia punya entrance sebelah kanan, daripada atas ke bawah dia punya perjanjian. Tapi yang sedih dia dalam bahasa Arab. Jadi orang semua tak baca, orang Arab boleh lah faham. Tapi orang yang bukan Arab ni hanya apa ni benda ni? Ini kira macam decoration ke apa. Jadi saya ambil gambar. Lepas itu saya terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Dan saya buat satu syarahan yang bersama orang yang bukan Islam. Saya pernah buat satu syarahan dengan orang yang bukan Islam. Dalam 40-50 orang datang. Lepas itu sebab ini dulu masalah ISIS kan. Jadi orang bukan Islam ada soalan-soalan macam apa, Islam ni ganas lah apalah gini kan. Lepas itu saya terjemahkan. Ini Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia masuk Baitul Maqdis, ini apa dia cakap. Daripada perkara yang disebut di dalam ini, atau apa dia mengatakan? Dia mengatakan tidak dibolehkan bagi orang Islam untuk memecahkan gereja mereka. Tidak boleh bagi orang Islam untuk memecahkan salib mereka. Tidak boleh bagi orang Islam ini untuk membunuh padri mereka, untuk menghalau mereka. Dia membicarakan tentang perkara ini. Dan orang Yahudi ini sebelum datangnya Sayyidina Umar Al-Khattab, mereka dizalimi oleh tentera Rom. Mereka tidak boleh masuk kawasan Baitul Maqdis, Wailing Wall tak boleh masuk. Tapi bila Sayyidina Umar Al-Khattab yang ni takluk, orang Islam ini takluk di Baitul Maqdis, itu masanya mereka diberikan keizinan kembali untuk kembali kepada Wailing Wall. Setelah beratus tahun yang mereka diharamkan. Itu sebab mereka kenang Sayyidina Umar. Orang Yahudi sampai hari ini mereka kenang Sayyidina Umar. Saya terjemahkan, ada orang yang Yahudi tulis buku tentang Sayyidina Umar, puji Sayyidina Umar. Sampai hari ini kitab mereka ada. Jadi ini yang berlaku yang pada zaman dahulu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya Islam menegakkan keadilan. Itu sebab mereka suka orang Islam masuk negeri mereka. Sebab mereka dapat hidup bahagia. Mereka dapat bebas yang beragama. Dan selepas itu mereka dijaga. Kita tak boleh menipu mereka, tak boleh memukul mereka, tidak boleh membunuh mereka. Jadi orang Islam dan orang bukan Islam hidup ini beratus tahun. Ini adalah keadilan Islam. Maka kita lihat ini Al-Quran, akhlak ini orang Islam. Sentiasa ini kita menegakkan keadilan, kita mengharamkan kezaliman. Sama ada terhadap orang Islam ataupun terhadap orang yang bukan Islam. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin."
Allah Subhanahu wa taala yakni mengatakan, tegaklah keadilan walau ala anfusikum. Tegakkanlah ini keadilan walaupun terhadap diri kamu. Walaupun ini terhadap diri kamu dan ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu. Jadi di sini apa maksudnya? Yakni bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai mereka-mereka yang beriman, jadilah kamu manusia-manusia yang menegakkan keadilan yang ikhlas kerana Allah, dan menegakkan keadilan walaupun terhadap yakni diri kamu, dengan menunaikan hak-hak kamu, dengan menunaikan tanggungjawab kamu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi apabila kita menunaikan kewajipan yang Allah mewajibkan ke atas kita, kita telah menegakkan keadilan bagi diri kita. Boleh kita faham insya-Allah? Bagaimana kita nak menegakkan keadilan bagi diri kita? Sebab kalau kita melakukan maksiat dan kita kufur kepada Allah, maka kita menzalimi diri. Maka Allah mengharamkan kezaliman, dan Allah mengharamkan kezaliman ke atas diri kita. Maka Allah memerintahkan kita menegakkan keadilan, dan Allah memerintahkan kita menegakkan keadilan bagi diri kita. Baik, bagaimana kita nak menegakkan keadilan bagi diri kita? Dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita menegakkan keadilan. Bagaimana kita nak menegakkan keadilan bagi ibu bapa kita? Dengan kita menjalankan tanggungjawab kita terhadap mereka. Jadi di sini Allah mengatakan, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Tegakkanlah keadilan walaupun terhadap diri kamu dan ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu. Sebab ini kita ada hak dan tanggungjawab yang ke atas mereka. Maka tidak melaksanakan tanggungjawab kita adalah tidak menegakkan keadilan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita insya-Allah. Sebab kadang-kadang perkara ini juga susah. Nak menegakkan keadilan ini, dia memerlukan kepada apa? Keazaman, dan memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada usaha. Dan kadang-kadang kita mendapati kesusahan dalam melaksanakannya. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita sentiasa yang perlu mengingatkan diri kita akan Allah. Kita melakukan kerana Allah. Sebab Allah mengatakan syuhada lillah. Yani lakukanlah perkara ini dalam keadaan yakni kamu bersaksi. Dalam keadaan yakni kamu bersaksi akan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah sentiasa melihat kamu. Allah mengetahui niat kamu. Maka kita melakukannya kerana yakni Allah, sebab maksud kita adalah untuk mendapatkan keridaan Allah, bukan yakni keridaan manusia. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, tegakkanlah keadilan kerana Allah, bukan kerana manusia, sebab maksudnya adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Dan juga Allah mengatakan, janganlah kamu hanya menegakkan keadilan bagi orang lain dan bukan ke atas diri kamu dan ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu. Sebagai misal, ada orang misalan, kalau dia lihat ahli keluarganya melakukan salah, dia tutup ini salah itu. Maksudnya, kalau ahli keluarganya melakukan kezaliman, dia cuba yakni untuk membantu. Tetapi kalau orang yang bukan yang ahli keluarganya melakukannya, maka dia mempercepatkan hukuman. Ini adalah daripada adat ini orang jahiliyah pada zaman dahulu. Kalau sekiranya ahli keluarga dia mencuri, dia tak potong tangan. Tetapi kalau sekiranya orang yang bukan daripada kabilah dia melakukan pencurian dan sebagainya, maka mereka menjalankan hukuman. Jadi daripada adat ini orang jahiliyah, mereka mengenakan hukuman hanya bagi orang yang mereka lihat, bukan daripada mereka punya geng. Maka di ayat ini juga mengatakan, hendaklah kamu menegakkan keadilan bagi diri kamu dan ahli keluarga kamu dan kaum kerabat kamu. Dan janganlah kamu tidak melakukan keadilan disebabkan kecintaan kamu yakni kepada mereka walaupun mereka melakukan kezaliman. Yakni Allah mengatakan, lakukanlah yakni adil. Tegakkanlah yakni keadilan walaupun yakni ke atas ahli keluarga kamu.
Dari keadilan ini boleh membawa maksud yang menjalankan tanggungjawab, membawa maksud yang menjalankan hukuman, seperti mana kita mengatakan, maka dia memasuki semua yang aspek ini kehidupan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang ini kepada kita. In yakun ghaniyan aw faqiran. Tidak kira sama ada seseorang itu kaya ataupun miskin. Sebab zaman dahulu kalau orang kaya dibebaskan daripada mahkamah keadilan. Tapi kalau orang miskin yang ini dikenakan dari hukuman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak kira sama ada yang melakukan kezaliman ada orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Kalau kita nak menegakkan keadilan dan menjalankan hukuman, kita tidak membezakan di antara manusia. Sama ada manusia itu daripada keluarga raja ataupun yang ini hamba. Islam ini mengajarkan apabila seseorang itu melaksanakan jinayah, maka wajib ini dikenakan akan hukuman Allah. Dan Allah ini tidak melihat ini sama ada seseorang itu kaya ataupun miskin. Ini adalah daripada keadilan Islam. Fallahu aula bihima. Yani Allah Subhanahu wa taala lebih penting ini daripada kekayaan ataupun daripada kemiskinan. Sebab kita menjalankan hukuman dan menegakkan keadilan kerana Allah, bukan kerana yang ini kekayaan seseorang ataupun bukan kerana kemiskinan yang ini seseorang. Selepas itu Allah mengatakan fala tattabi'ul hawa. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu untuk tidak berlaku adil. Jadi kita lihat ayat ini, Masya Allah, daripada pertama sekali kita lihat ayat 100 berapa tadi? Ayat ini 135 membicarakan tentang kepentingan menegakkan keadilan kerana Allah. Ini itu cerita ni. Ini adalah pelajaran kita hari ini. Kepentingan yang menegakkan keadilan dalam tiap-tiap aspek kehidupan. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak mencapai kebahagiaan dalam bagi diri kita dan ahli keluarga kita dan masyarakat. Cara ni adalah dengan kita menegakkan keadilan. Dan kita menegakkan keadilan untuk mendapatkan keridaan Allah, bukan ini kerana manusia ataupun kerana kekayaan mereka, tetapi kerana Allah. Dan kita lihat Islam merupakan agama yang pertama sekali yang mendatangkan apa yang dipanggil hari ini the legal code. Ini saya nak ceritakan sikit. Ini sejarah kita ya, sangat penting sekali. Sebelum datangnya Nabi SAW, manusia hidup dalam keadaan tribal. Manusia, kalau kita lihat sejarah, tribal. Maksud tribal seperti apa? Kalau kaum Arab ini zaman dahulu, mereka ni ikut kepada kabilah. Kalau macam saya daripada kabilah Quraisy, Masya Allah, saya mulia. Lagi satu orang yang ni kabilah miskin dan kabilah. Apa? Jadi dia ada macam racism. Tapi ini racism dalam segi kabilah. Macam orang Melayu sebagai misal, tak tahu nanti saya jatuh sangat. Kita memberikan misal macam mana orang India misalnya. Kalau kita lihat di India, orang Hindu ya, mereka ada caste system. Semua India. Tapi mereka ada caste system. Yang ini bila mereka lihat kepada masyarakat mereka, mereka menganggap satu orang ini lebih mulia daripada orang yang lain. Jadi saya pun tak ingat dia punya nama-nama caste system, tapi salah satu yang caste system yang kira macam menganggap diri mereka ni macam mulia, apa yang dikenali sebagai Brahmin. Jadi kalau orang Brahmin ini, dia menganggap dirinya dipilih oleh Tuhan. Yang ini maksudnya dia sebelum lahir, dia sudah dipilih untuk menjadi mulia, maka dia pula mulia. Tapi kalau dia lihat ini orang yang bawah daripadanya, seperti perkataan paria. Ini paria ini daripada caste system, dia paling bawah sekali. Orang paria ini, minta maaf ya, mungkin bagi kita ini bahasa macam tidak baik, tapi sebenarnya dia nama caste. Dia seperti kabilah. Mereka dikenali sebagai paria. Jadi orang paria ini dipandang hina oleh mereka yang berada di atas.
Jadi maksudnya mereka punya caste system ini dia racist. Mereka lihat dia punya masyarakat berdasarkan daripada dia punya kaum. Daripada mana yang dia punya kaum. Zaman dahulu ini sebelum datang Nabi SAW ini wujud. Sebab ini orang Arab ini dia lihat ini Quraisy ke bukan Quraisy? Tak sama. Ini hamba ke bukan hamba? Kalau dia hamba, siapa tuannya? Kalau tuannya daripada kabilah yang mulia, okey, kita hormat sikit hamba ini. Tapi kalau hamba ini daripada kabilah yang kurang, yang mulia sedikit, maka mereka yang kurang ini hormat mereka. Jadi ini semua ini berdasarkan kepada kabilah. Kalau kabilah ini yang kuat, dia akan jaga orang yang di bawah kabilahnya. Kalau orang kabilah yang mencuri, dia akan protes, mengatakan tak boleh hukuman dikenakan ke atas dia, sebab dia daripada kabilah kami. Tapi kalau kabilah miskin yang mencuri, dia mengatakan kita potong tangan dia sudah. Jadi sebab ini apa ni orang ini buat susah saja. Tapi kalau orang dia kena, dia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi banyak kezaliman yang berlaku sebelum datang Nabi SAW. Manusia hidup dalam ini kezaliman. Selepas itu kalau kita lihat tentera Rom dengan Parsi, mereka yang ini berdasarkan yang ini kepada muluk. Apa yang dipanggil sebagai muluk? Yang ini monarki. Ada raja dan keluarga raja. Maka ini ada yang wujud dari sebelum datangnya Nabi SAW. Tetapi apabila datangnya Nabi SAW, apa Nabi buat? Nabi SAW mendatangkan satu legal system. Yang ini maksudnya apa yang kita hari ini kita mengatakan the penal code. Ini diasaskan Nabi SAW pertama sekali dalam sejarah. Sampai hari ini kita lihat ini hatta semua negeri orang bukan Islam yang ikut kepada apa yang dibawa Nabi SAW. Walaupun ini kita tidak menyedarinya, tapi mereka mengetahuinya. Kita sebab kita tidak berada sejarah, jadi kita menyangkakan ini semua daripada orang putih macam kita. Bukan. Mereka mengambil ini daripada orang Islam. Court system yang kita ada ni diasaskan oleh orang Islam. Sebab zaman dahulu tidak ada. Mana ada orang yang misalnya dia melakukan satu kesilapan dan sebagainya, lepas tu ini pergi court dan selepas tu ada set of laws. Betul ke tidak? Zaman dahulu mana ada? Tidak ada. Siapa yang memulakan ini? Orang Islam. Siapa yang memulakan mengasaskan mahkamah? Orang Islam. Nabi SAW yang ini mengasaskan mahkamah. Sebab beliau adalah seorang hakim di mahkamah. Itu sebab kita lihat kisah-kisah orang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan dia telah melakukan penzinaan. Maka Nabi SAW sebagai seorang hakim mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak menjalankan hukum seperti ini. Ada orang datang kepada Nabi SAW yang mengatakan saya telah bersumpah ini untuk tidak bersetubuh dengan isteri. Maka Nabi SAW yang ini mendatangkan ini hukuman bagi perkara yang ini seperti ini. Jadi ini semua kita perkara ini yang diwujud pada zaman Nabi SAW. Jadi maksudnya orang Islam dan orang bukan Islam yang tinggal di Madinah pada ketika itu semua di bawah hukuman ini. Apa kita panggil a set of laws. Jadi sesiapa sahaja yang melanggar hukuman ini, dia akan dihukum. Tak kira sama ada dia kaya ke miskin. Berbeza dengan zaman sebelumnya. Sebab zaman sebelumnya semua monarki dengan tribal. Tapi datangnya Nabi SAW menegakkan keadilan. Tidak membezakan Arab ke bukan Arab. Tidak membezakan sama ada kaya ke miskin. Dan Nabi mengatakan, wallah kalau Nabi mengatakan demi Allah kalau sekiranya Fatimah curi, aku akan potong tangannya. Betul ke tidak? Kita ada riwayat yang masyhur. Sebab ini tidak diketahui oleh kaum Arab pada ketika itu. Kalau anak perempuan dia sendiri dia mencuri, takkan dia nak potongkan tangannya. Tapi Nabi mengatakan untuk menegakkan keadilan, mengajarkan kepada umat Islam. Walaupun anak dia sendiri mengatakan mencuri yang anak yang dia sayang, maka dia akan menjalankan hukuman Allah SWT. Sebab ini adalah menegakkan keadilan kerana Allah. Dari Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada manusia sampai hari ini apa yang dimaksudkan dengan menegakkan keadilan. Sampai hari ini manusia mendapatkan manfaat daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan mereka mengetahui perkara ini. Itu sebab kita lihat negara yang selamat ini kita tinggal adalah negara yang menghidupkan mereka punya keadilan, yang menegakkan keadilan mereka untuk mengikuti undang-undang mereka. Yang tidak membezakan sama ada orang kaya ke miskin, tidak membezakan sama ada orang yang mulia ataupun tidak mulia, tidak membezakan sama ada orang yang bangsa ini ataupun bangsa ini. Ini negara yang maju. Sebab dia dapat menghidupkan
keadilan. Tapi kalau negara yang resis ni misalnya, ataupun negara yang kalau orang yang kaya melakukan kezaliman maka mereka sembunyikan, tapi orang miskin melakukan kezaliman ditangkap, maka kita akan lihat negara ini porak-poranda. Dan Nabi SAW Al-Quran menekankan perkara ini. Bagaimana kita umat Islam sentiasa dalam apa aspek kehidupan, kepentingan yang kita nak menghidupkan, kita nak menghidupkan keadilan. Jadi semua sedia insya-Allah. Sedia untuk apa je? Ini test saja. Sedia untuk meneruskan pelajarannya. Ini juga menegakkan keadilan bagi diri kita insya-Allah. Maka Allah mengatakan fala tattabi'ul hawa, janganlah ikut kepada hawa nafsumu. Sebab hawa nafsu kita kadang-kadang susah nak menegakkan keadilan. Betul ke tidak? Kadang-kadang kita nak menipu. Kadang-kadang ada orang ini misalnya nak mencuri, tidak mahu yang melaksanakan tanggungjawabnya dan sebagainya. Allah mengatakan jangan ikut kepada hawa nafsu kamu. Sebab hawa nafsu kamu kebiasaannya akan cenderung kepada tidak berlaku adil. Kita lihat zaman sekarang banyak berlaku penipuan, scam kat mana-mana sekarang. Credit card scam, apa scam, sekarang macam-macam IT scam. Sehingga macam-macam password yang kita nak kena buat. Lepas tu ada tampin lagi. Supaya takut ada orang yang menipu, dan banyak sekali kes. Banyak sekali kes. Sebab ini manusia apabila tidak ada agama, dia akan fikir apa saja. Hatta dia curi orang bayar duit, dia tak ada rasa salah. Dia mengatakan ini rezeki daripada Allah. Betul tak? Dia mengatakan ini rezeki daripada Allah SWT. Dia jumpa duit, dia mengatakan ini daripada Allah, jatuh daripada langit. Tapi dia tak tahu ini orang bayar duit. Betul tak? Ada orang kesian tengah cari duit, dia mengatakan ini rezeki daripada Allah, ini haram ini. Jadi kita hidup dalam zaman yang seperti ini. Ini semua yang menunjukkan betapa jauh kita jauh daripada agama dan akhlak yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Sebab kalau kita beriman dan kita memahami perkara ini, Allah sedang melihat kita. Kita tidak akan mencuri. Betul ke tidak? Walaupun seposen. Kita jumpa harta seposen, kita tak akan ambil. Sebab masalah kalau kita ambil, jadi apa? Tanggungjawab ini ke atas diri kita. Ini bukan duit kita. Jadi ini adalah daripada perkara yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jadi janganlah kamu meninggalkan keadilan. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau sekiranya kamu menipu dan kamu melakukan sesuatu yang kamu mengkhianati dan tidak menegakkan yang hak, maka ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu melakukan. Sekali lagi Allah mengajarkan kepada kita, apa saja yang kita melakukan Allah mengetahui. Kita niat nak tipu orang, tapi kita menyangkakan orang tak tahu, tapi Allah tahu. Kita mengatakan sesuatu seperti satu penipuan. Manusia tidak mengetahui, tetapi Allah yang mengetahui. Maka Allah memberikan kepada kita amaran. Jangan kamu menyangkakan apa yang kamu melakukan ini tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui apa yang terlintas dalam fikiran kamu dan apa yang dimaksudkan oleh lidah kamu. Walaupun niat kamu ini untuk niat menipu, tapi dalam cara yang mana orang tidak mengetahui. Sekarang perkara penipuan ini sudah menjadi satu kemahiran. Ada orang dia menipu tetapi orang tidak mengetahui sebab dia mahir sekali dalam penipuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang Islam, tegakkanlah keadilan dan elakkanlah daripada segala kezaliman, sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Selepas itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Selepas itu Allah membicarakan tentang kepentingan beriman dan usahakan atas iman. Sebab kesinambungannya adalah apabila iman kita lemah, kita melakukan maksiat. Masalah orang tidak menegakkan keadilan dan melakukan penipuan dan kezaliman, apa masalah sebenar? Masalah sebenar adalah lemahnya iman.
Sebab kalau iman lemah, segala-galanya lemah. Kalau iman kita kuat, insya-Allah kita diberikan kekuatan. Jadi Allah mengatakan, usahakan atas iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai mereka-mereka yang beriman, usahalah atas iman untuk meningkatkan keimanan kamu. Sebab iman naik dan turun. Bila kita melakukan ketaatan, iman kita naik. Bila kita dengar ayat-ayat Al-Quran dan belajar Al-Quran, iman kita naik. Dan sekarang iman kita sedang naik, betul ke tidak? Kita ada semangat sikit. Tapi kalau sekiranya manusia melakukan maksiat, maka iman turun kembali. Jadi kita sentiasa yang berhajat untuk kita meletakkan diri kita dalam suasana iman. Masjid adalah suasana iman. Kelas-kelas agama adalah suasana iman. Majlis-majlis zikir adalah suasana iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menghidupkan kita dengan iman dan matikan kita dalam iman dan bangkitkan kita bersama orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.